السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. شأن لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والختم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-31. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika benar kamu mengasihi atau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, nescaya Allah mengasihi kamu, wa yaghfir lakum dhunubakum, serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surahallahul Azim. Yang saya muliakan ayahna bunda muslimin muslimat, warga surah An-Nur, mudah-mudahan senantiasa hendaknya kita berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita rafa'kan, kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia, izin, taufik, hidayah, inayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat lagi sama-sama berkumpul pada malam hari ini. Sama-sama kita sedang berada dan melalui bulan yang disebutkan sebagai Rabi'ul Anwar, ataupun bulan yang bercahaya. Kerana cahayanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan rahmatan lil alamin, yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan rahmat bagi sekalian alam. Maka hadirnya ataupun lahirnya insan yang agung, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah untuk membawa manusia daripada kegelapan kepada cahaya, menyelamatkan umat manusia daripada azab siksa Allah Subhanahu wa taala. Kerana kalau kita saksikan betapa agungnya kelahiran yang disebutkan khairul anam,
sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan para ulama membahaskan ada syair-syair yang disusun, yang dikarang oleh para ulama, begitu juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, untuk menzahirkan perasaan ta'jub dan cinta mereka, mahabbah mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bait-bait syair dan qasidah itu muncul? Kerana hati yang tidak mampu untuk menanggung cinta, rindu, dendam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lisan yang indah itu menerbitkan kata-kata cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok dalam kitab Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi, begitu juga dalam kitab Syifa, dinyatakan berkenaan dengan bagaimana para sahabat memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam kalangan mereka mencipta syair-syair memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ajmalu minka lam tara qattu 'ain wa atyabu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Kata seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan salah seorang penyair di zaman Rasulullah. Siapakah? Iaitu namanya Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Salah seorang daripada 7 orang yang memiliki suara yang merdu, yang selalu memuji Nabi melalui syairnya. Kata Sayyidina Hasan, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjidnya baginda, lalu para sahabat semuanya berdiri. Lalu Nabi suruh duduk. Ijlis, duduk. Nabi kata, jangan berdiri. Sebab apa? Nabi seorang yang tawaduk. Lalu kata Hasan bin Thabit, aku tetap berdiri, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi datang menghampiri kepada aku. Nabi datang menghampiri kepada aku lalu bertanya, wahai Hasan, semua orang duduk, kenapa engkau masih berdiri? Lalu jawab Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Dia kata, untukku wahai Rasulullah, berdiri memuliakan sang kekasih telah kuwajibkan untuk diriku, dia kata. Berdiri memuliakan sang kekasih adalah kewajipan untukku. Yakni kata Sayyidina Hasan, aku telah wajibkan diri aku untuk berdiri dan memuliakan, menta'azimkan engkau wahai Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu dia pun melantunkan syair memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi iakan, dan Nabi tidak memarahi kepada Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Kerana apa? Kerana itulah bahasa cinta seorang kekasih kepada yang dikasihinya. Maka keluarlah wa ajmalu min kalam tara qat'ain. Sesungguhnya mata aku ni tak pernah ataupun belum pernah lagi, kata Sayyidina Hasan, mata aku memandang kepada orang yang sangat elok seperti kamu wahai Muhammad, dia kata. Wa atyabu minka wa atyabu min kalam talidin nisa'u, dia kata. Engkau diciptakan dan belum pernah ada mana-mana bayi yang dilahirkan yang indah seperti engkau. Belum pernah ada mana-mana wanita yang melahirkan orang seperti engkau, yang semulia dan sesempurna engkau wahai Muhammad, dia kata. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seolah-olah engkau wahai Muhammad diciptakan seperti yang engkau inginkan. Itu pujian Sayyidina Hasan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu qasidah yang kita duk dengar sekarang dalam YouTube, dalam TikTok banyak tu. Qamarun, qamarun, qamarun sidnan nabi, qamarun. Cuba sambung, ingat tak? Ish, tak ingat saya lagu SG Bank ingat contoh, saya lagu-lagu qasidah ni jangan dengar ustaz. Makcik lagu umpan jinak di air tenang ni ingatlah. Tu gelak tu maknanya apa ya tu? Tuan kalau dipandang bintang di awan, terbitnya pula di siang hari, kan lebih kurang gitulah, saya pun tak reti. Kan zaman-zaman arwah tok saya dulu ni, kan. Wajah yang indah ditatap jangan, kan. Betul tak? Cuba sambung alas sekali tu.
Buat-buat tak ingat tu, padahal ingat tu. Tu nak baik. Yang tu kena siri akan datang. Kita bedah lagu insya-Allah. Baik. Jadi sambil-sambil kita duduk tengok ceramah dekat TikTok, dekat YouTube, cuba cari syair-syair yang pernah dinukilkan oleh mereka-mereka yang merupakan pencinta dan perindu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni dak duk dengar je lagu macam-macam je lagu zaman sekarang ni. Macam mana nak bangkit rasa cinta dan rindu kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana kecintaan kepada Rasulullah adalah sebuah kewajipan. Tu ayat saya baca tadi ni, surah Ali Imran ayat yang ke-31. Kewajipan. Mencintai Rasulullah adalah compulsory, kata orang kampung Den, orang Pilah. Contoh mana faham. Baik. It's a must. It's not a choice. Kata orang Soromban sebut. Kan? Ia adalah kewajipan. Kita tak boleh pilih. Boleh tak pilih Nabi mana kita nak suka? Tak boleh. Kita mesti cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya mana? Surah Al-Imran. Sebab tu kata guru kami dulu pernah sebut ayat surah Ali Imran ni, qul in kuntum tuhibbunallah ni, ialah salah satu daripada ayat yang ampuh untuk melembutkan jiwa seseorang. Orang kata ayat penduduk lah, ayat pengasih bahasa kita kan. Ni siapa yang ada suami yang nakal, tak apa nak semayang ni, baca. Baca kat air, bang minum bang. Suami dia minum, rasa pening, mengantuk. Bangun tidur tu semayang tahajud tak berhenti. InsyaAllah nanti, insyaAllah. Macam mana? Selama ni suami dia kedekut, tak hidung masin. 25 tahun kahwin, satu rak gelang tak pernah bagi. Ni akak-akak balik esok baca. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dia tiup. Tu dah, ya Allah lembutkanlah suamiku ya Allah. Insya-Allah dia tidur malam, esok dia bangun lembut dia. Rasa panas hari ni kan dia kata. Tu lembut badan. Ya Allah silap doa ya Allah. Silap doa. Minta batai balik, silap. Orang minta lembut hati, lembut jiwa, dia minta lembut suami. Dapat lembut sungguh tuan-tuan. Tu nak tugas masak memasak suami dia buat. Sebelum ni tak pernah masak. Sebab suruh minta lembut. Tu nak baik. Dia beza lembut tu tak apa. Jangan ada ciri-ciri ataupun jiwa yang suka kepada sama jantina. Yang tu tak boleh. Saya dalam kalangan saudara-saudara saya ada yang pandai menjahit, pandai kemah rumah, masak. Hebat. Dan saya sangat terujalah bila tengok orang lelaki buat kerja macam tu. Gubah bunga, sulaman, memang hebat. Satu kampung tu kenal dia. Tapi dia orang yang alhamdulillah luwih, elok. Cuma dia jiwa dia macam tu, dia ke arah itu. Jadi tak salah, selembut tak salah. Yang salah ialah suka kepada sama jantina. Yang tu salah. Jadi baik, kerana hak yang kata lembut ni zaman Rasulullah pun ada sahabat yang macam tu. Jadi baik. Tak sempat cari, tak ada satu orang sahabat tu. Dia memang jenis macam tu. Tu nak baik. Suka dandan rambut anak dia. Macam tu. Baik. Jadi jangan kita membeza-bezakan. Jadi itu antara bukti ataupun dalil kenapa kita kena cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Jadi ada anak tahu apa nak dengar cakap, yang rasa hati dia ni keras. Tak apa nak semayang, amalkan selalu. Bacakan untuk dia. Bacakan di hubung-hubung dia insya-Allah. Baik, itu antara amalan. Kemudian yang kedua, yang pertama ialah kita nak berbicara tentang cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersempena dengan Maulid Rasul, kita tangguh sekejap pengajian kita nak cerita malam hari ini, kita nak ambil keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua, kenapa kena cinta Rasulullah? Kerana selain daripada ianya perintah daripada Allah, cinta kepada Rasulullah juga adalah kerana Allah sendiri mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Kerana kecintaan seseorang itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang tergantung kepada sejauh mana orang itu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya tadi. Dan yang ketiga ialah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam tanda kesempurnaan iman. Pertama kita nak cerita pasal cinta dulu. Mahabbatur Rasul. Hub, cinta. Mahabbah, kecintaan. Muhibbin, pencinta. Baik. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih Bukhari, "Wallazi nafsi biyadihi
demi jiwaku dalam kekuasaannya, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman seseorang daripada kamu, hatta, sehingga, akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa walidihi wa nasi ajma'in, sehingga aku lebih dikasihinya daripada dirinya, hartanya, anaknya dan manusia seluruhnya. Jadi siapa yang mengaku cinta Rasulullah, dia mesti cinta Nabi ni lebih daripada hak Nabi sebut ni, diri dia, anak dia, harta dia dan manusia seluruhnya. Ada orang yang cinta kepada harta sehingga menyebabkan terhalang cinta dia kepada Nabi SAW. Pakcik pernah datang maulid tak? Tak pernah lagi. Tapi rasa teringin juga nak pergi. Tapi pakcik sibuk bisnes. Ni minggu depan nak pergi London pula. Takkan semua hidup tak pernah join mendengar tentang sirah Nabi, mendengar tentang kelahiran Nabi, mukjizat Nabi, namanya majlis maulid tu. Yang dibacakan dipanggil Maulid Simtud Durar, Maulid Ad-Dibai, qasidah Imam Bushiri, syair kan. Itu namanya majlis maulid. Kalau boleh lah tuan-tuan, saya cadangkan tuan-tuan buat. Panggil budak-budak qasidah, panggil seorang tekong hak boleh baca. Maulid Simtud Durar, Maulid Ad-Dibai ke, ataupun baca qasidah burdah Imam Bushiri tu. Sebab dalam tu lengkap diceritakan detik-detik sebelum kelahiran Nabi, sewaktu Nabi lahir, kemudian zaman kanak-kanak Nabi, zaman remaja Nabi, dakwah yang dilakukan oleh Nabi, wahyu yang pertama, keluarga Rasulullah, mukjizat Nabi. Semua diceritakan sampailah last sekali ialah doa dan tawassul, pengharapan, munajat kepada Allah dengan menumpang keberkatan Nabi SAW. Komplit. Tuan-tuan. Itu namanya majlis maulid. Okeylah, kita ceramah panggil ustaz, kira majlis maulid ke? Kira jugalah sebab ada disebutkan benda-benda itu. Yang jadi masalah bila kita langsung tak pernah cerita. Yang hak terlebih masalah bila kita nak buat ada orang yang tak suka. Itu lagi masalah. Kita cadang surau kita, insya-Allah haji kita nak buat majlis maulid. Apa maulid-maulid? Sahabat pun tak buat, dia kata, amboi. Contoh. Bukan contoh sini, contoh kat Afrika. Sudah? Marah. Malam ni insya-Allah kita akan sama-sama pasang skrin besar, kita akan tengok final World Cup. Macam ni cantik lah. World Cup boleh pula. Duit cukup? Tak cukup, tak apa. Nah, 10,000 pergi beli mi. Kita makan ramai-ramai. Amboi, siap bagi duit. Contoh kat Afrika. Tapi bila kita nak buat majlis mengingati Nabi SAW, ada orang tak suka. Bahkan ada orang yang membida'ahkan benda tersebut. Wal'azubillah min zalik. Itu perkara yang semestinya cukup menyedihkan. Yang akhirnya apa kesan dia, apa implikasinya, menyebabkan anak-anak generasi ini jauh ataupun tidak kenal kepada Nabi SAW. Hari ini saya dah mula ceramah di sekolah. Ini minggu maulid ni. Sekolah rendah, sekolah menengah, universiti. Dah mula dah, sibuk lah. Jadi Allah SAW Muhammad nak tolak pun tak boleh. Ustaz, sejak famous ni tak mari dah surau kami. Saya kena buah tu habis, tak? Saya kata bila saya famous? Sejak masuk TV lah. Jangan cerita famous ni masuk TV. Tak masuk TV pun ada yang famous. Tuan-tuan, baik. Nak famous senang kan? Masuk TikTok. TikTok lagi famous daripada TV. Percayalah. Sungguh. Tuan-tuan, baik. Cuba makcik. Makcik kalau mengaji tak famous. Cuba makcik nyanyi lagu umpan jinak tadi tu. Sambil golek-golek sikit kan. InsyaAllah viral tuan-tuan. Jangan buat pula. Ajak saya suruh pula. Dia masyarakat tak semua tapi segelintir dia suka benda-benda yang pelik. Imam ni asyik mengaji ya, bosan lah imam. Cuba imam buat konten buatlah pelik-pelik sikit. Jogging ke dalam rumah, dalam surau ke. Yang tu insya-Allah viral dah. Betul dah. Yang tu bukan tekat viral, orang report hantar pergi tanya orang buta tu tuan. Tu dah baik. Orang suka benda pelik. Tuan dah baik. Tu contoh. Tiba-tiba buat pertandingan karaoke. Tuan-tuan, yang masuk tu semua Imam, Bilal, Syiak. Tuan-tuan. Viral surau An-Nur, tuan-tuan. Tu. Jadi kita tak maulah viral di dunia tetapi kita tak terkenal ataupun masyhur di akhirat. Kita tak mau. Kita nak kita masyhur di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak. Hari ini ramai orang berkejar nak masyhur. Buat benda-benda yang sehingga melanggar syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Itu yang saya sebut minggu ni minggu maulid.
Saya bila dijemput ceramah di sekolah, hati saya berbunga. Sebab apa? Sebab saya dengan budak-budak sekolah ni rapat. Dari dulu, 2014 lagi saya ceramah. Saya bawa satu manifestasi, cakap macam menteri, manifestasi. Saya nak bawa satu harapan yang besar supaya anak-anak pelajar ni dapat kenal Nabi SAW. Paling tidak pun dia boleh amal 3 benda. Saya sampaikan itu. 3 benda. Saya duduk beletih panjang. Saya kata, at least kamu bawa balik 3 benda. Itu yang saya nak. Yang pertama, banyak selawat. Okeylah, yang pertama, banyak selawat. Tanda orang tu cinta Nabi, yang pertama, dia banyak selawat pada Rasulullah. Kerana kata pepatah ulama sebut, seseorang yang menyukai dan mencintai kepada sesuatu, dia akan banyak menyebut perkara tersebut, kata ulama. Betul tak? Makan bola, tidur bola, mandi bola, main game bola, tengok TV bola, semua bola. Baju pun pakai baju bola. Tu namanya dia cinta kepada bola. Tu saya sebut di sekolah tadi, saya cerita. Saya tanya anak-anak pelajar, kamu kenal tak gambar, tunjuk gambar. Oh, awak tak kenal Ustaz, ini Ronaldo, dia kata. Umur berapa, kelab mana yang dia pernah main, anak dia berapa orang, dah kahwin ke belum, anak dia boleh main bola ke tak boleh main bola, dia ni sepak kaki kanan ke kiri, rambut dia warna apa, rambut dia potong panjang ke pendek, berapa inci ketinggian dia, semua dia boleh sebut. Tu yang namanya kenal dan cinta dan suka. Betul tak? Kalau dia tak kenal, kalau dia tak suka, macam mana dia boleh sebut jawapan tadi tu? Hebat tak hebat ibu-ibu sekalian? Saya tunjuk lagi, pelajar perempuan pula, saya tengok senyap, dia duduk di belakang. Saya kata, bagus anak-anak ni, solehah semua. Senyap je. Saya tanya, semua tak jawab. Saya buka je Korea, semua menjerit. Menjerit. Tu hak Korea apa, kumpulan apa, TBS, saya pun tak disebut. Apa TBS tau? TBS tak? Betul? Oh, Abang Zul lagi teruk tak? Saya pun tak kenal. Tak pernah jumpa. TBS tu Terminal Bersepadu Selatan kan. Oh, tersilap lah entah. Marah, dia kata, apa Ustaz sebut nama kumpulan favourite kami silap, dia kata. Oh, dia marah saya pula. Saja sebut silap. Ternyata anak-anak kita tu. Tu nak? Baik, ada kawan tu, pelajar tu, kawan dia tak nak kawan dengan dia sebab dia tak minat Korea. Akhirnya diasingkan. Berlaku, jangan tak berlaku, memang berlaku. Kamu nak geng dengan kami kerana minat Korea. Dia panggil apa? Select saya pun tak erti. Tu zaman-zaman sekarang. Sebab tu bila saya ceramah di sekolah, pembawakan saya lain. Tu nak baik. Jadi Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, seseorang itu bila banyak suka kepada sesuatu, dia akan selalu menyebutnya. Ada orang yang dia minat motor. Saya duduk je kedai kopi cerita motor. Motor hang ni tak mau upgrade. Exhaust tak mau tukar. Cerita motor banyak. Sebab apa? Dalam hati dia penuh dengan motor. Ada orang dia minat mancing, joran. Ni berapa ribu beli ni? Lah. Duduk sembang pasal ikan. Saya tak pun minat mancing, tapi kawan-kawan ramai lah duk ajak mancing. Tanya sembang, saya pun tak faham bahasa dia ni. Ada umpan dia nama apa tau? Umpan yang palsu tu, tiruan tu. Yang ni umpan dia kata Ustaz, untuk pengetahuan Ustaz. Yang ni untuk laut, dia kata. Yang ni kata ni untuk darat, dia kata. Saya kata saya bukan ahli mancing. Dia kata tak apa, nanti Ustaz pergi laut, saya ajar Ustaz. Saya kata tak apa, kirim salam, dia kata. Saya kata sepanjang abang pergi mancing tu, pernah tak abang tak dapat apa langsung? Dia kata banyak kali Ustaz. Pergi tu sewa bot mahal, dapat ada kadang-kadang sekok, kadang-kadang tak dapat. Sebab laut bergelora, dia kata. Betul abang, macam mana tu? Balik, saya singgah pasar raya, saya beli ikan. Nak beritahu isteri kata, ada juga ikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu ada orang yang kerana minat dia tu, sanggup berpanas berhujan, tuan-tuan. Tetapi ada orang yang kerana kasih kepada Nabi SAW, penat dan lelah itu bukan satu benda yang menjadi sebab untuk dia tidur di rumah. Tetap dia walaupun letih bekerja. Macam tuan-tuan hari ni datang. Kami kerja Ustaz datang ni. Kami balik rumah pun dah pukul 6.30. Siap mandi sekejap. Kadang-kadang tu anak pun tak sempat salam. Kami terus datang surau, datang masjid. Tuan-tuan, semua itu ada nilai di sisi Allah. Sebab apa yang kita datang? Bukan sebab ada kambing golek, bukan sebab ada nasi Arab. Abang Zul tak pernah pun jamu saya nasi Arab. Contoh,
Hak mana faham lah. Dia buat, saya tak main. Dulu-dulu kan ada majlis. Tu tengok ada banner Ustaz Kazim, ada meja makan tadi kan. Kan? Jadi kita datang bukan sebab ada makan sedap. Bukan sebab ada orang bagi duit kat kita, tidak. Tetapi kerana kita cinta dan rindu kepada majlis ilmu. Man salaka tariqan yatlubu bihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah akan mempermudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Sebab kita nak syurga tu kita datang. Kerana syurga itu bukan percuma. Kalau duduk relax kan, tidur je manjang. Asal bangun pagi makan tidur balik. Tu bukan cara orang nak syurga. Dia bila bangun tu dia duduk fikir akhirat. Ya Allah, hari ni tak mengaji lagi, ya Allah. Semalam mengaji lah, hari ni tak mengaji lagi. Dia jadi gelisah. Ya Allah, semalam dah selawat 1000 kali, hari ni tak selawat lagi, tak cukup 1000, baru 820. Jadi dia nak fikir untuk cukupkan. Sebab apa? Sebab dambaan dia, visi kehidupan dia ialah syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah baik. Jadi tu yang kedua, kesempurnaan iman. Itulah. Dan seterusnya, kenapa kena cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana kasih sayang yang mendalam baginda kepada umat. Belum pernah ada mana-mana manusia yang banyak menangis untuk orang lain melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sampai bengkak kaki Nabi kerana bangun malam beribadah kepada Allah. Lamanya Nabi berdiri, Nabi semayang. Kita semayang tahajud, contoh tahajud pada waktu malam kita semayang. Kita baca surah Fatihah kan rakaat pertama. Rakaat kedua kita biasa baca surah apa ibu sekalian? Cerita pukul 3:30 pagi ni bangun. Rakaat pertama Fatihah inna a'tayna, rakaat kedua Fatihah qul huwallahu ahad. Habis je bagi salam doa, ya Allah, syukur ya Allah aku bangun malam ni ya Allah. Rasa-rasa saya seorang aku bangkit. Hujan ni ya Allah. Oi, sempat lagi rasa megah tu. Tu pun rasa kemas dah. Ya Allah, dapat bangun tahajud hari ni. Tu nah jauh lagi kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi okeylah daripada tak ada langsung. Tu nah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pernah satu ketika aku lalu di satu tempat Nabi setengah semayang. Di satu malam kata Ibnu Abbas, aku melihat aku semayang, Nabi semayang, lalu aku pun nak mengambil keberkatan untuk solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a Rasulullah. Lalu aku pun duduk belakang Nabi, aku pun angkat takbir. Ibnu Abbas kecil lagi waktu itu. Dan ketika mana habis Nabi baca Fatihah, Nabi baca suratul Baqarah sehingga selesai ayat. Habis. Kemudian habis saja Nabi ketika mana saat sampai amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Sambung sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ni dua ayat ni ibu-ibu sekalian ada dalam hadis sahih Bukhari. Nabi sebut siapa yang membaca dua ayat ni malam sebelum tidur, cukuplah Allah Ta'ala untuk dia. Yang Allah bagi kecukupan pada dia. Baca ibu sekalian sebelum tidur. Allah akan bagi kecukupan untuk dia. Dan sampai ayat tu nak habis dah. Kata Ibn Abbas, lega. Lagi Nabi mesti rokok. Ternyata habis saja Nabi terus sambung surah Ali Imran. Nabi tak rokok lagi. Nabi sambung surah Ali Imran. Habis Ali Imran, Ibn Abbas tunggu juga. Sebab mungkin Nabi rokok kot sekejap lagi. Ternyata Nabi tak rokok. Nabi sambung surah Al-Nisa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hanya dalam satu rakaat Nabi SAW. Kata Ibn Abbas, akhirnya aku mufaraqah, keluar tak larat. Diri lama sangat. Tu semayang dengan Nabi SAW. Kata Sayyidatina Aisyah, wahai Rasulullah, kenapa kamu beribadah sampai macam ni sekali? Kata Nabi SAW, apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Nabi kata. Tu. Hebat tak Nabi SAW? Hebat. Jadi kita banyak mana kita menangis untuk diri kita. Nabi SAW selalu menangis minta kepada Allah. Saat Nabi semayang, Nabi baca Quran, Nabi membaca surah ataupun ayat-ayat berkenaan dengan azab yang dikenakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar azab itu tidak dikenakan kepada umatnya Nabi SAW. Nabi menangis, tuan-tuan. Nabi menangis.
Sebab apa? Sebab Nabi sangat mengharapkan agar umat baginda ni semuanya selamat dan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi salim ummati. Ya Rabbi salim ummati, selalu didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilakah kali terakhir kita bangun malam menangis merindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua ialah bilakah kali terakhir kita bangun malam menangis untuk diri kita dan keluarga kita? Tak suruh nangis untuk orang, nangis untuk diri sendiri. Mata yang keras ni. Sebab tu bila mana kita pergi ziarah Rasulullah kan, selalu kita bersama dengan mutawif. Kalau tuan-tuan ingatlah, masa kita pergi umrah ataupun haji ziarah Nabi SAW, kita akan buat apa? Di depan maqam Nabi SAW, kita akan sampaikan salam kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kepada Sayyidina Umar, dan kemudian Nabi SAW, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Bagi yang tak mahir bahasa Arab, kita cakap bahasa Melayu. Wahai Rasulullah, kami adalah umatmu yang datang dari negara yang jauh, dari tempat yang sangat jauh, wahai Rasulullah. Kami datang dengan kaki, tangan dan tubuh yang penuh dengan noda dan dosa, wahai Rasulullah. Kami datang menghadap kepada engkau, wahai Rasulullah, membawa dosa yang tinggi, membunuh. Pandanglah kami, wahai Rasulullah. Janganlah kerana noda, dosa dan maksiat yang pernah kami lakukan, engkau tidak memandang dan sudi melihat kepada kami, wahai Rasulullah. Orang perempuan kata, Ustaz, tak cik, orang lelaki je dapat peluang. Kami orang perempuan pun nak. Kita pun pusinglah kat belakang, keluar daripada pintu tu, bawa macam-macam ini duduk kat tepi tu, nampak dari jauh makam Nabi. Kita apa? Kita sama-sama buat sekali lagi. Wahai Rasulullah, syafaatkanlah kami, wahai Rasulullah. Syafaatkanlah kami, pandanglah kami yang penuh dengan kehinaan ini, ya Allah. Melalui berkat Nabi SAW, ampunlah dosa kami, wahai Allah. Kami datang dari tempat yang jauh, dan selepas ini kami pun akan pulang ke tempat kami yang sangat jauh daripada kamu, wahai Rasulullah. Janganlah di dunia kami telah terpisah dengan engkau, wahai Rasulullah. Janganlah di akhirat kami dipisahkan lagi sekali denganmu, wahai Rasulullah. Allahumma ja'alna min ahli syafaati Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita doa minta. Mari tu Arab. Ya Haji, Malaysia, jalan. Lah, suruh jalan tak. Tak sempat lagi nak. Tak puas kita melepaskan rindu dendam kepada Nabi SAW. Tak apalah. Sebab tu ada orang yang dia sanggup simpanlah duit nak buat macam mana, Ustaz? Makcik ni kalau tak pergi ziarah Nabi ni rasa tak senang duduk lah. Pergi berjalan merata, Langkawi dah sampai. Kan? Macam-macam tempat sampai. Asal viral makan, makcik pergi makan. Tapi rasa macam setahun sekali tak ziarah Nabi ni, rasa tak lengkap nak hidup. Simpanlah duit, makcik. Sehingga ada sebahagian ulama sebut, walaupun tak pergi buat umrah, ziarah Nabi SAW itu juga adalah benda yang baik. Simpan duit, beli tiket Kuala Lumpur, KLIA, pergi turun Madinah. Habis ziarah Nabi, balik. Ada orang buat gitu. Yalah, nak pergi jauh kan, dari situ nak pergi ke Jeddah pun jauh. Nak pergi ke Mekah pun jauh, dari Madinah. Lebih kurang 400 km lebih. Kan, 450 kilo. Ada orang buat gitu. Tuan-tuan, baik. Jadi, tu baru sikit. Air mata tu dah keluar tu. Sikit lagi. InsyaAllah kita sambung nanti. Tuan-tuan, baik. Bunyi dah tu. Azan, tulis. Baik. Jadi Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang seterusnya. Nah, yang seterusnya ialah Nabi SAW mengisyaratkan, barang siapa yang berselawat ke atasku, Nabi kata, barang siapa yang berselawat ke atasku 10 kali pagi dan petang, maka wajib baginya syafaatku. Ya, dalam hadis Nabi sebut. Jadi siapa yang nak syafaat Nabi SAW, hendaklah dia berselawat kepada Rasulullah 10 kali pagi dan 10 kali petang. Ini disebutkan juga oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah dalam kitabnya Lubabul Hadis, dan juga ulama-ulama yang lain. Baik. Saya tak sempat nak pi satu persatu sirah agung Nabi SAW. Peristiwa sebelum kelahiran. Banyak benda-benda yang ajaib yang berlaku. Bagaimana disebutkan lahirnya insan yang mulia, iaitu Nabi Muhammad SAW pada tanggal Isnin disebut. Ini pendapat yang paling kuat lah. Ada yang kata 9 Rabiul Awal, ada yang kata 12. Yang disebutkan lahir pada tahun ketika mana peristiwa serangan tentera Abrahah, tentera bergajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ila akhir ayat.
Pada waktu itulah disebutkan tahun itu bersempena dengan serangan tentera Abrahah, tentera bergajah tu. Datang dari Yaman, jauh Yaman ni. Untuk tujuan dia apa? Meruntuhkan Kaabah. Nanti balik buka tafsir Ibnu Kathir, tengok kenapa Abrahah ni, jahat ni, dia datang nak runtuhkan Kaabah. Ada sebab dia. Sebab tak seronok nak kena cerita juga dah. Rasa tak puas. Sebab dia pun buat juga di Yaman tu Kaabah sama. Sebab dia nak generate income. Lebih kurang gitulah. Orang walaupun dia buat, orang tak pergi. Yang di Yaman tu, orang tetap datang ziarah Mekah. Tu yang menyebabkan orang sekarang kata bengkak. Dia jadi marah. Dia kata tak boleh jadi, dia kata. Dan bukan kata tak ada orang langsung, ada juga yang orang tu datang sebab nak tengok apa yang special ni, yang Kaabah baru dekat Yaman ni. Dan bila datang tak ada apa, nothing special. Maka mereka pun beralih kembali kepada Kaabah. Itu yang akhirnya apa yang berlaku, kumpulkan tentera, kita pergi serang, kita runtuhkan Kaabah. Dan antara watak penting dalam peristiwa serangan tentera bergajah ini ialah datuknya Nabi SAW yang berusaha sedaya mungkin, iaitu Abdul Muttalib, untuk menghalang serangan itu. Apa yang datuk Nabi buat? Ibu-ibu balik buka dalam tafsir, balik tengok. Datuk Nabi orang kaya tau, saudagar, hartawan, dan tender-tender di Mekah ni dia yang punya. Orang Quraisy yang dihormati, datuk Nabi Abdul Muttalib. Bila kaya ni, dia gunakan kekayaan dia untuk menghalang kemarahan tentera Abrahah. Apa yang dia buat? Balik cari dalam tafsir. Ada jawapan, bulan depan bawa main tunjuk kat saya. Siapa jawab betul, saya bagi hadiah percutian ke Langkawi 3 hari 2 malam. Yang ditaja oleh diri sendiri. Baik. Itu dah baik. Buah jangan marah. Zaman remaja Nabi. Nabi SAW ketika mana lahir, sejak di dalam kandungan Nabi SAW, dalam kandungan ibunda yang mulia, ayahnya telah pun meninggalkan Nabi SAW. Sayyidina Abdullah. Saya nak tunjuk gambar pun slide tak ada. Ada satu kawasan, satu tempat di satu laluan orang jalan. Di tepi satu laluan hotel tu adalah tempat di mana bersemadinya Sayyidina Abdullah, ayahnya Nabi SAW. Sahabat saya dah sampai. Dan bila bincang dengan ulama-ulama tarikh dan juga ulama setempat, dan mereka mengesahkan keabsahan tempat tersebut. Kalau kita biasa jumpa Abwa kan, sempat Siti Aminah kan, ibunda Nabi. Kita jangan dengar tempat makamnya Sayyidina Abdullah, ayahnya Nabi SAW. Ada satu kawasan. Baik. Kemudian, dan ketika mana itu, sebahagian besar penduduk Mekah adalah penyembah berhala ataupun disebut golongan Arab Jahiliyah. Namun, keluarga Nabi SAW, ibu bapa Rasulullah dan keluarga Rasulullah, majoritinya ialah pengikut agama Hanif ataupun Ahlul Fitrah. Ini ulama sebut. Jaga lisan kita, jangan kita sembrono mengatakan keluarga Nabi, terutamanya ayah dan ibu Nabi, ahli neraka, na'udzubillah min zalik. Jaga. Jangan kita pernah menyakiti hati Nabi SAW. Jangan duk sebut begitu. Dia kena mengaji lagi. Maknanya dia tak jumpa dalil lagi lah tu. Baik. Baik, seterusnya. Dan ketika mana lahirnya Nabi SAW, orang yang pertama yang menyusukan baginda setelah ibunda yang mulia adalah Suwaibah al-Aslami, iaitu hamba kepada Abu Lahab. Hamba kepada Abu Lahab, iaitu keponakan disebut, ayah saudara lah lebih kurang, saudaranya Nabi SAW, pakcik. Dan sangatlah menggembirakan berita kelahiran Muhammad itu, sangat menggembirakan hati Abu Lahab. Seronok boleh anak menakan. Lalu dia buat apa? Wahai Suwaibah, aku merdekakan aku merdekakan engkau. Dan disusukan oleh Suwaibah al-Aslami, yang ibunda yang mulia, ibu susuan Nabi. Kemudian disusukan pula oleh disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Halimatus Sa'diyah ataupun Halimah binti Zu'aib As-Sa'diyah yang menyusukan Nabi yang berikutnya sehingga Nabi berusia 2 tahun. Dan diasuh ataupun dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad selama 4 tahun.
Dia sudah menjadi tradisi orang Arab dulu. Mereka akan pergi ke perkampungan ataupun tempat-tempat kawasan yang berada untuk mencari anak susuan. Ketika pergi, Halimatus Sa'diyah dengan suaminya menaiki unta yang sangat kurus dan kecil, sehingga ketinggalan jauh di belakang. Dan apabila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Halimatus Sa'diyah dia mendapat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad amanah dan tanggungjawab untuk menyusukan dan mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Halimatus Sa'diyah yang pada ketika itu badannya sedikit kurus, disebutkan dalam sirah sebut, ketika disusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam kali pertama, dia merasakan yang susunya bertambah. Orang ni kalau minta maaf sebut dah, kalau orang kata apa, susah, jadi tak berapa nak cukup sangat, orang kata apa, zat dalam tubuh kan. Jadi dengan keberkatan minumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan susu yang diberikan itu, maka keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalir dalam tubuh Halimatus Sa'diyah. Terus dia rasa jadi sihat. Biasa kalau mak ni bagi susu dekat budak, zat mak tu disedut oleh budak tersebut. Betul tak? Saya cerita macam pernah susu budak pula. Tak tahulah, saya pun ada anak juga tuan-tuan, duk tengok kan, kadang-kadang isteri kita rasa letih, tak bermakna zat dia telah disedut oleh anak tu. Tuan-tuan boleh angguk lah yang rasa tu orang perempuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni isteri kita, 7 orang anak kita disusukan tuan-tuan. Yang tuan-tuan duk relax je, isyak rokok. Lambat lagi kata, lah dia boleh tanya lambat lagi tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu tanda kita ni menghargai isteri kita, tuan-tuan. Bila isteri kita bangun malam susukan anak kita, menangis sakit perut dan sebagainya, suami akak-akak buat apa? Tidur Zai. Tetapi tidak bagi orang yang bijak menghargai isterinya. Dia akan bangun, sandarkan tubuhnya, tuan-tuan. Sandarkan. Awak penat ya, tak apa, saya tolong sapu minyak angin sikit. Tu tanda suami itu soleh. Tapi tak ramai orang boleh buat. Betul tak ibu sekalian? Itu dah baik. Saya ingat lagi, atuk saya dia memang kalau anak bangun, anak ramai. Pak saudara saya, mak saudara ramai. Anak adik-beradik orang dulu kan ramai. Kalau tanya anak tu semua 9, 10. Kalau 7 tu sikit. Orang dulu-dulu lah. Itu dah baik. Jadi Rasulullah SAW dia akan bangun, dia akan teman nenek saya, dia akan teman, dia akan sapu minyak dan sebagainya, ataupun dia akan semayang, ambil wuduk bagi segar sikit, dia akan semayang, kemudian dia akan teman, jaga budak. Dan kita boleh buat. Jadi apa yang berlaku, dan ketika pula unta yang dinaiki oleh Halimatus Sa'diyah tadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tiba-tiba jadi laju dan besar dan gemuk, sihat, laju tunggang balik menuju ke perkampungan Madinah. Sampai orang ni tengok, Halimah sudah mendapat bayi untuk disusukan. Dia pun viral lah waktu itu. Dan unta Halimah sudah menjadi besar dan gemuk. Jadi heran. Sebab apa? Sebab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit tentang zaman kanak-kanak Nabi. Itu belum cerita riwayat sebelum kelahiran Nabi lagi. Antaranya dibuat syair. Ada syair berdasarkan daripada qasidah Imam Bushiri. Sebelum tibanya kelahiran baginda, terdapat alamat dan jua petanda, para anbiya telah pun bercerita kepada umat mereka tentang Nabi kita ya Rasulullah. Pernah dengar tak qasidah tu? Balik nanti cari dalam TikTok apa dah. Macam baik. Antara peristiwa pertama, secara khulasahnya, kesimpulannya, kita pun tak berniat untuk panjang-panjang. InsyaAllah kita akan sambung nanti, insyaAllah pada minggu-minggu yang akan datang. Kalau ada kesempatan, saya akan sambung sedikit tuan-tuan, dengan izin lah. Yang pertama ialah api majusi. Kata ulama sebut, api majusi yang disembah oleh raja dan rakyat dia ni, yang dinyalakan sejak ribuan tahun, tidak pernah terpadam, tiba-tiba terpadam. Hampir lebih kurang 1000 tahun menyala, tak pernah terpadam. Tetapi detik saat kelahiran Nabi SAW, api itu tiba-tiba terpadam dengan sendirinya. Hebat tak hebat? Sebab apa? Sebab tanda-tanda detik-detik kelahiran insan yang agung, Nabi SAW. Yang kedua, istana Empire Kisra.
yang berdiri kukuh dan kuat, tiba-tiba retak. Sehingga raja dia panggil pendeta, ni kenapa retak istana kita ni? Ini, dia kata, wahai tuan, dia kata, wahai tuanku, tidak lain dan tidak bukan, menurut firasat kami dan ramalan kami, ini akan lahir satu orang insan yang sangat mulia lagi agung, iaitu yang merupakan penyelamat akhir zaman. Pendeta dia sebut. Sebab mereka ni bukan tak kaji, mereka ni pun ahli kitab. Bukan kaleng-kaleng punya orang. Tetapi bila kebenaran, mereka tidak boleh sembunyikan. Dan ada dalam kalangan ahli kitab yang cuba untuk menamakan anak mereka dengan nama Muhammad ataupun Ahmad, disebut dalam riwayat, tetapi mati semua. Sebab apa? Mereka bukan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah memelihara nama mulia itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama mulia kekasih yang tercinta ya Rasulullah. Nama itu khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab itu bila kita disebut dalam sebuah hadis qudsi, kalau saya tak salah riwayat Imam Dailami, tuan-tuan boleh cari, walaupun hadis ni tak kuat, tetapi kita boleh gunalah untuk sebagai kelebihan fadail. Sesiapa yang namanya ada dengan, barang siapa yang namaku berserta dengan namanya, iaitu Ahmad ataupun Muhammad, Nabi kata, maka wajib baginya syafaatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita bubuh nama kita, nama anak kita ni Ahmad dan Muhammad. Contohnya, tu dalam hadis riwayat Imam Dailami, hadis kursi. Tuan-tuan boleh tengok dalam syair Bushiri tentang kelebihan nama Ahmad dan Muhammad. Ini jarang dibicarakan. Sebab tu saya pesan kat tuan-tuan, walaupun nama kita tak ada Ahmad ke Muhammad ke, anak generasi kita yang kemudian selepas kita nanti, anak kita dapat cucu, dia nak bagi nama anak dia, jangan lupa pesan kat dia, kalau lelaki letaklah paling tidak Ahmad ataupun yang terbaik Muhammad. Lepas tu yang nak letak nama apa, silakan. Tuan-tuan, sebab apa? Kita nak menumpang keberkatan dan nak mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tak sedap nanti orang panggil Mamat. Tak sedap lah ustaz nanti orang panggil Mat. Nama sikit punya panjang. Muhammad Anas contoh nama saya. Dah ada nama Rasulullah Muhammad, kemudian Anas, Sayyidina Anas bin Malik, khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi rasa bangga sikitlah. Sudah baik. Jadi yang seterusnya terakhir ialah nanti ibu balik bacalah peristiwa Nabi mendapat wahyu pertama, jumpa dengan Sayyidatina Khadijah. Tak cerita banyak ni, banyak. Nabi berdagang, perang Fijar, perang yang pertama Nabi join. Orang tak cerita. Itu saya nak cerita kat tuan-tuan, sayang ni kalau tak cerita. Nabi perang yang pertama namanya perang Fijar. Nabi pergi dengan siapa? Nabi pergi dengan pakcik Nabi, iaitu Abu Talib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perang Fijar ni ketika Nabi kalau tak silap umur 14 tahun. Nabi pergi dan Nabi tak berperang, tapi Nabi bawa ataupun ditugaskan untuk membawa busur dan juga anak panah. Mengumpulkan anak panah, tu je tugas Nabi. Sebab budak kan umur 14 tahun. Nanti balik tengok perang Fijar tu perang apa. Kemudian perniagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkahwinan Rasulullah dengan Sayyidatina Khadijah. Pernah dengar kisah Sayyidatina Khadijah? Mungkin tak pernah dengar, nanti kita cerita insya-Allah. Seorang insan yang agung lagi mulia mengorbankan dirinya dan seluruh hartanya demi Islam. Hebat tak hebat? Jadi kita nak cerita supaya anak-anak kita yang perempuan, isteri kita, keluarga kita yang wanita dapat menelusuri dan meneladani yang namanya peribadi Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Ni kalau tidak dia duduk tengok drama tu, duduk tiru yang drama tu. Dia tanya tentang Sayyidatina Khadijah tak tahu. Jadi kita nak cerita yang itu. Dan 7 cara mencintai Nabi SAW. Yang pertama saya dah sebut tadi, melazimi selawat. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, membaca sirah ataupun sejarah hidup Nabi SAW. Yang ketiga ialah mengamalkan sunnah baginda. Itu yang ketiga. Dan yang keempat ialah memuliakan hadis Nabi SAW. Memuliakan hadis Nabi SAW. Yang seterusnya
meneruskan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak kepada diri kita dan juga keluarga kita. Nah, ada kisah di antara yang berlaku dalam sejarah para sahabat, antaranya pada ketika itu Zaid bin Harithah. Nah, Zaid bin Harithah ketika itu masih lagi kanak-kanak kecil. Nah, mempertaruhkan nyawanya ketika mana Nabi dicederakan dan dihalau, diusir ketika mana Nabi berdakwah di Taif. Zaid bin Harithah. Ingat nama tu sampai bila-bila. Satu-satunya nama sahabat Nabi yang disebut dalam Al-Quran, Zaid bin Harithah. Hebat tak hebat? Ya Zaid. Boleh cari surah apa? Ni soalan cepu mah. Kalau ada orang tanya kita, Ustaz dan Makcik, dalam Quran, dalam banyak-banyak sahabat Nabi, ada seorang je yang Allah sebut nama dia dalam Quran. Jawapannya Zaid bin Harithah. Iaitu anak angkat Nabi. Isu dia apa? Nanti boleh buka Quran, boleh tengok tafsir. Iaitu tentang perkahwinan dengan bekas anak angkat punya isteri. Tu isu dia. Anak angkat kita boleh tak kahwin dengan isteri dia? Anak angkat yang kita bela, yang kita susukan, boleh tak kita kahwin dengan isteri dia yang dia dah ceraikan? Tu hukum tu. Tu hukum yang berlaku tu lah. Yang ayat yang Ya Zaid tu. Tu surah apa tu? Nanti boleh cari. Banyak cerita ni. Abang Zul dah garuk kepala. Ustaz ni macam tak mau berhenti je. Nak buat macam mana? Nak kena cerita juga. Kemudian yang terakhir ialah mengasihi mukjizat agung Nabi, iaitu Al-Quran. Macam mana cara nak kasih Al-Quran? Belajar Al-Quran, baca Quran, amalkan isi kandungan Al-Quran dan sampaikan. Itu cara maksudnya mencintai dan mengasihi Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan. InsyaAllah ada rezeki tuan-tuan. Kita doa semoga Allah Ta'ala hadirkan kita, ziarahkan kita untuk kita bertemu dengan Nabi SAW di Madinah. Kerana Nabi SAW pernah menyatakan, barang siapa yang menziarahiku walaupun selepas aku wafat, maka seolah-olah dia menziarahiku ketika mana aku hidup, kata Nabi SAW. Jadi simpellah duit, pilah ziarah. Kalau tak mampu Ustaz, makcik haraplah makcik bertemu dan berjumpa dengan Rasulullah dan dapat syafaat Nabi di akhirat. Itu pun sudah memadai. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika ma nawartal arda wa binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, ahli keluarga kami, guru-guru kami, sahabat kami ya Allah, dan juga dosa seluruh umat Islam ya Allah, dengan berkat kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kumpulkanlah kami dengan baginda Rasulullah. Letakkanlah kami dalam kumpulan baginda. Rasakanlah kepada diri kami kelezatan cinta yang sebenar kepada Rasulullah. Kurniakanlah kepada kami minuman daripada tangan Nabi yang mulia ya Allah. Minum di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah roh kami ya Allah. Jadikanlah roh kami ya Allah dalam keadaan Engkau redha ya Allah. Jadikanlah roh baginda merindui kami ya Allah. Lembutkanlah hatinya kepada kami ya Allah. Masukkanlah kami dalam lingkungannya ya Allah. Jadikanlah kami kekasih baginda dan jadikanlah kami orang yang membantu dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merindui kami ya Allah. Tambahkan kami kerinduan daripada roh ini ya Allah. Bukakanlah kepada kami sebesar-besar futuh ya Allah. Jadikanlah kami pejuangnya, jadikanlah kami penolongnya, jadikanlah kami orang yang mendapat limpahan cahayanya ya Allah. Ya Allah, kami menadah tangan yang penuh dengan noda dan dosa ini ya Allah. Tangan yang penuh dengan maksiat dan kezaliman yang mungkin pernah kami lakukan ya Allah. Janganlah kau biarkan diri kami ya Allah dalam keadaan kau tidak membantu kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami termasuk dalam kalangan orang-orang yang layak mendapat syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kurniakanlah kami berjalan bersama-sama dengan ahlul bait
dan orang-orang yang soleh melintasi titian sirat dan melintasinya bersama-sama dengan mereka, ya Allah, menuju ke tempat yang paling mulia, iaitu syurga-Mu, ya Allah, ke tempat tinggal di negeri kemuliaan dan tempat rahmat di sisi-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Subhanakallahumma